Hadi Awang meludah ke langit. Pada hari yang sama, pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang menulis dalam Facebook beliau yang bertajuk Kerajaan Campuran Pakatan Harapan yang Tidak Madani. Dalam rencananya, Abdul Hadi mencemuh Malaysia Madani yang dianjurkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan yang dicetuskan konsepnya oleh Yang di-Pertuan Agong. Mereka tidak menjadikan Melayu Muslim yang berintegriti untuk mendominasi penduduk negara ini sebagai majoriti berkonsepkan asas yang disebutkan dalam hadis sebelum ini. Di samping dinamakan kerajaan campuran itu dengan kerajaan perpaduan, walaupun penubuhannya menipu rakyat dan seluruh dunia. Meletakkan jenama kerajaan perpaduan adalah menyalahi istilah ilmu politik, iaitu kerajaan yang tiada pembangkang atau pembangkangnya terlalu kecil laksana nyamuk, ujarnya. Abdul Hadi juga mengungkit keahlian kerajaan semasa dengan pelbagai gelaran, walaupun tidak punya keberanian masa kelumit pun untuk menyebut nama-nama individu yang dimaksudkannya. Selain itu, kerajaan campuran ini bercampur aduk pula dengan pelbagai ideologi seperti kalangan liberal, kuat ekstrim berhaluan kiri maupun kanan, serta kalangan oportunis. Malah mereka disertai oleh kalangan yang dipertikaikan integritinya seperti bekas banduan, kluster mahkamah, kronisma dan nepotisme yang menjadi gejala dalam kerajaannya, dakwanya. Selain itu, Abdul Hadi juga memperlekeh kebijaksanaan rakyat memilih pemimpin yang serba boleh menerusi cebuhannya. Calon pemimpinnya berpindah randah tempat bertanding sehingga terpaksa bergantung kepada sokongan bukan Islam yang tidak mendominasi keseluruhan penduduk, tegasnya. Abdul Hadi memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 sebagai sandarannya untuk mentohmah bahawa pimpinan negara sekarang hanyalah dalam kalangan mereka yang hanya mahu pangkat dan jawatan semata-mata. Terjemahan ayat 1 dan 2 dalam surah Al-Mulk berbunyi begini: Maha suci Allah yang dalam tangannya atau genggaman kekuasaannya sahaja berada segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ulasannya, Abdul Hadi berkata di sini menunjukkan bahawa mengambil alih kerajaan bukan sekadar mengambil tempat bagi merebut jawatan dengan keistimewaannya, namun kewajipan yang sepatutnya ialah menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala bagi melakukan tashih, yakni pembetulan terhadap kerosakan yang berlaku, bukan berebut jawatan dan mengekalkan kerosakan atau menambah keburukannya. Demikian bekas Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah yang makan gaji buta tiba-tiba lupa sehingga meludah ke langit. Adakah Abdul Hadi sudah menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak membawa apa-apa hasil kepada negara setelah berjawatan Duta Khas? Untuk pengetahuan anak-anak muda yang baru kenal politik, tidak ada mana-mana peraturan dalam Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR yang melarang seseorang calon untuk bertanding di mana-mana tempat pilihannya setelah memenuhi syarat. Malah, tindakan ini menunjukkan pemimpin berkenaan bukan jago kampung yang hanya berani bersilat di kawasan sendiri. Istilah dalam sains tidak jumud atau kaku misalnya, konsep demokrasi ditakrifkan dan dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan oleh pemimpin dunia. Ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi berparlimen, demokrasi berpresiden, demokrasi raja berperlembagaan dan lain-lain. Tidak ada demokrasi tulen. Begitu juga dengan istilah kerajaan perpaduan, bagaimana ia dibina terpulang kepada pembinanya, memandangkan majoriti parti-parti politik di negara ini menyertainya bagi mewakili kelompok mereka. Daripada yang besar sehingga yang kecil, pembinaan kerajaan perpaduan sudah melengkapi keperluan. Ini kerana perpaduan tidak bermaksud kaum sahaja, tetapi juga ideologi atau kepentingan politik. Aspek ini terangkum dalam titah Yang di-Pertuan Agong yang menyentuh perkataan perpaduan sebanyak 14 kali, kerajaan Beta 15 kali dan Madani 3 kali. Beta menyambut baik pemufakatan yang tercapai di kalangan pemimpin parti-parti kerajaan perpaduan Malaysia yang selari dengan cetusan hasrat murni Beta untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Dengan demikian, kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Titah Baginda. Mengenai Malaysia Madani, Baginda bertitah, Beta menghargai pengenalan inisiatif negara Madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan juga rahmah.
Besar harapan Beta agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Terima kasih Abdul Hadi kerana berkongsi ayat 5 dalam surah Al-Qasas yang menyatakan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolong rakyat yang diperbodohkan. Dan kami hendak memberikan kurnia kepada orang-orang yang lemah, yakni tertindas dan diperbodohkan di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Rakyat Malaysia yang sekian lama cuba diperbodohkan oleh kerajaan Tebuk Atap mendapat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala apabila Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mat Yassin tidak diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri ke-10. Hakikatnya, perbuatan mengumpul 10 akun bersumpah ahli Parlimen UMNO BN melanggar Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 Akta E1663 juga dikenali sebagai Akta Anti Lompat yang berkuat kuasa 5 Oktober 2022. Siapa Abdul Hadi Awang yang begitu biadab menyanggah kerajaan Yang di-Pertuan Agong? Siapa sebenarnya yang menipu rakyat dan seluruh dunia? Ingat, rakyat sentiasa memerhati